أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, insyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan topik baru, itu tajuk yang ketiga di dalam surah Al-Muzammil, dan juga tajuk yang terakhir di dalam surah Al-Muzammil. Ada 3 tajuk, iaitu pada ayat yang ke-19 dan juga ayat yang ke-20 berkenaan dengan tadhkirun wa irsyad bi anwa'il hidayah, yang bermaksud satu bentuk peringatan dan juga petunjuk tentang kepelbagaian hidayah. Allah Subhanahu wa taala melalui dua ayat ini, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan tazkirah kepada kita, peringatan kepada kita, dan juga ingin memberitahu tentang kepelbagaian hidayah yang Allah taala telah berikan kepada segenap hamba-hambanya, khususnya orang yang beriman. Baik, sebelum kita memulakan ayat 19 dan 20 ini, kita perlu recall sedikit ataupun membuat sedikit ulang kaji berkenaan dengan tajuk yang kedua. Pada perbincangan yang lepas, Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18, Allah taala telah memberikan beberapa ancaman kepada orang-orang kafir yang ingkar dalam menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada topik yang lepas kita telah bincangkan kepelbagaian azab dan ancaman yang Allah Ta'ala telah nyatakan yang bakal dihadapi oleh orang-orang kafir, yang mana pada tajuk yang sebelumnya, iaitu tajuk yang pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan tentang tips bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu bersedia dengan tips-tips tersebut di dalam perjalanan baginda menyampaikan dakwah dan seruan Islam kepada seluruh manusia. Jadi kita melihat rentetan di situ. Apabila Allah Ta'ala berikan tips kepada Nabi supaya berdakwah, kemudian adanya penolakan dan enggan daripada orang-orang kafir, maka Allah SWT mengancam mereka dengan pelbagai azab. Maka pada kali ini, tajuk yang ketiga, kita kembali melihat kepada keseluruhan ayat-ayat yang telah kita bincangkan sebelum ini. Ada ke tidak pengajaran yang boleh kita ambil? Maka pada hujung surah ini Allah Ta'ala nyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Inna hadhihi tadhkirah, faman sya'a attakhadha ila rabbih sabila. Inna hadhihi, sesungguhnya ini. Kalau kita bincang dari sudut bahasa Arab, hadha, hadhihi menunjukkan satu benda yang dekat. Kalau benda yang jauh, itu merujuk kepada penggunaan zalika ataupun tilka. Maka di sini para ulama melihat inna hadhihi, hadhihi di sini ayat yang dibincangkan sebelum-sebelumnya. Bermakna ayat yang kita bincang yang sebelum ini berkenaan dengan ancaman-ancaman, azab-azab yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang kufur. Maka di sini permulaan ayat yang ke-19 ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan inna hadhihi tadhkirah. Wahai manusia, wahai orang beriman, ini semua yang ditunjukkan dan yang disebut oleh Allah Taala berkenaan dengan ancaman azab-azab. Paling kurang ada 4 azab yang Allah Ta'ala nyatakan. Inna ladaina ankalan wa jahiman wa ta'aman dha ghussatin wa azaban alima. Itu satu azab yang hebat. Maka Allah Ta'ala katakan di sini, ini semua sebagai tazkirah, satu peringatan. Maksudnya kalau ada manusia yang masih lagi lalai nak ingkar kepada petunjuk-petunjuk yang Allah Ta'ala berikan melalui Rasulnya, maka ingatlah dengan azab-azab yang Allah Ta'ala nyatakan di sini, faman syaa attakhadha ila rabbih sabila. Siapa yang mahu, maksudnya yang ni mahu mengambil pengajaran daripada ayat-ayat yang sebelumnya, ittakhadha ila rabbih sabila, maka dia kena berusaha dengan kata mencari jalan untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala.
Jadi ini dah membuktikan bahawa seseorang itu nak berjaya, dia bukan hanya bergantung kepada dia mendengar tazkirah saja. Allah Ta'ala berikan tazkirah, kemudian Allah Ta'ala nyatakan orang yang nak berjaya, dia kena ada action dia. Dia kena ada tindakan susulan. Maksudnya apabila kita dah dengar Allah Ta'ala kata ini tazkirah, maka tak cukup dengan kita hanya dengar tazkirah, tetapi kita ada action. Faman syaa ittakhadha. Siapa yang mahu, dia kena ambil pengajaran itu dan buat tindakan susulan. Ittakhadha, apa tindakan susulannya? Ittakhadha ila rabbih sabila. Dia kena cari jalan untuk dia mendekatkan diri dia kepada Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil lail. Setelah Allah Taala beritahu tentang pengajaran disebut tentang azab-azab yang sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala kembali kepada ayat yang ke-12 ini dengan kembali kepada ayat-ayat di awal surah Al-Muzammil. Itu berkenaan dengan suruhan Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi dan juga para sahabat untuk qiyamul lail. Ingat lagi, ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila. Dirikan malam kecuali sikit saja untuk rehat. Maka di hujung surah ini Allah SWT kembali mengingatkan kepada Nabi dan juga orang yang bersama dengan Nabi SAW tentang apa yang telah mereka laksanakan. Inna rabbaka ya'lam. Sesungguhnya Tuhan kamu mengetahui. Maksudnya sekarang ni Allah Ta'ala tahu, dan apa yang dah berlaku pun Allah Ta'ala tahu. Annaka taqumu adna min thuluthayil lail. Allah Ta'ala tahu bahawa kamu telah membangunkan, menghidupkan malam itu dengan kadar yang adna, yang paling rendah, iaitu thuluthayil lail. Bermula daripada yang paling rendah. Ada di kalangan kamu yang apabila bangun qiyamul lail, dibangunkan thuluthayil lail, 2/3 malamnya. 2/3 malamnya. Wa nisfahu, ada yang qiyamul lail dengan separuh malamnya. Wa thuluthahu, ada yang telah bangun qiyamul lail 1/3 daripada malamnya. Maksudnya ini kadar yang berbeza. Nabi dan para sahabat bangun qiyamul lail, itu yang pasti mereka memang konsisten. Ini satu kewajipan ke atas mereka untuk qiyamul lail ketika itu. Tetapi cara mereka melaksanakan ibadah qiyamul lail itu berbeza. Ada yang mampu untuk full 2/3 malam, ada yang separuh 1/2 malam, ada yang 1/3 malam. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tahu. Itu realiti yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, dan kumpulan yang bersama dengan kamu wahai Rasul. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah Subhanahu wa taala itu dialah yang memiliki dan mengatur dan menyusun segala yang berkait dengan malam dan siang. Maksudnya kita tak mampu nak tahu hakikat siang dan malam itu. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui tentang hakikat sebenar siang dan malam. Apa dalilnya bahawa kita sendiri tak tahu hakikat siang dan malam? Yang paling simple, apabila kita tidur pada waktu malam, kita sendiri pun tak pasti yang kita boleh bangun pada siang hari. Maksudnya kita tidak memiliki tidak ada kekuasaan untuk mengawal waktu malam dan siang. Sedangkan Allah Ta'ala dialah yang menciptakan malam dan juga siang hari. Baik. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahawa lan tuhsuhu, bahawa kamu tidak akan mampu. Kan? Maksudnya dengan keadaan kamu waktu siang ada komitmen, waktu malam perlu kepada rehat, maka Allah Ta'ala kata kamu tak akan mampu. Allah Ta'ala tahu yang kamu tak akan mampu untuk mendirikan seperti mana yang dituntut di awal surah. Fataba alaikum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kepada kamu. Tabar situ maksudnya kembali. Kita akan tengok lebih detail apa yang dikembalikan kepada Nabi SAW dan juga para sahabat. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka apabila Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala kembalikan, berikan satu pulangan yang lebih ringan, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ini gambarannya ataupun isyaratnya, bacalah apa yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Maksudnya
Apabila bangun qiyamul lail itu biasanya baca, kalau boleh qiyamul lail 2/3 malam tu maksudnya bacaan Al-Quran ni masya-Allah panjang. Tapi apabila sebut faqra'u ma tayassara minal Quran, baca apa yang ringan sahaja, apa yang mudah sahaja. Maka tuntutan qiyamul lail dalam tempoh yang lama itu dah tak ada dah. Kan? Hanya menjadi satu galakan sahaja. Alima an sayakunu minkum marda. Allah Taala itu Maha mengetahui. Dia tahu di kalangan kamu itu ada yang sakit, marda. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Ada satu kumpulan, ada orang yang lain yang sibuk berniaga mencari kurniaan daripada Allah Taala. Ada yang sakit, susah nak bangun malam. Ada yang berniaga, penat nak bangun malam. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan yang lainnya ada yang berjuang di jalan Allah, berperang, berjihad. Maka tiga golongan ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala ringankan kewajipan qiyamul lail itu pada awal-awalnya. Faqra'u ma tayassara minhu, maka bacalah apa yang mudah bagi kamu, diulang sekali lagi. Dan bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran itu. Maka kita faham di sini satu bentuk diskaun. Allah Ta'ala tahu realiti. Allah Ta'ala kata, aku pulangkan kepada kamu dengan diskaun. Jadi di sini seperti kita baca pada riwayat, pada tajuk yang pertama hari itu, bahawa Sayyidatina Aisyah menyatakan bahawa tempoh antara diturunkan awal surah Al-Muzammil dengan yang diturunkan ayat terakhir ini sebagai diskaun adalah selama 1 tahun. Haulan. Jadi dalam tempoh setahun itu Nabi dan juga para sahabat telah mendirikan solat malamnya seperti mana yang disuruh, iaitu qumil laila illa qalila. Dirikan malam keseluruhannya kecuali sikit. Mereka sangat bersungguh-sungguh kerana mereka memahami bahawa itu adalah satu kewajipan. Dan memang ketika itu qiyamul lail adalah solat yang wajib. Tapi apabila diturunkan ayat ini, ayat yang ke-20 yang terakhir surah Muzammil ini, maka dah tak wajib lagi qiyamul lail bagi mereka, kecuali hanya kepada Nabi SAW saja. Nanti kita akan bincang dari sudut khilaf-khilaf tersebut. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Oleh itu dirikan salat. Ini salat-salat yang wajib. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Zakat-zakat yang wajib. Wa aqridullaha qardan hasana, dan berikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Berikan pinjaman ini satu bentuk kiasan. Macam mana? Dengan kita bersedekah, berinfak. Maksudnya orang yang berinfak, bantu orang lain, beri makan kepada orang lain, beri pinjam kepada orang lain, itu satu kiasan dia memberi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Kerana apabila dia infak sesuatu, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan apa yang diinfakkan itu dengan pulangan yang lebih baik. Kan? Kerana pinjaman itu, kalau kita faham proses dia, apabila kita memberi pinjam kepada seseorang, seseorang itu akan pulangkan kembali apa yang dipinjamkan itu. Maksudnya kalau dia nak pinjam kita 100, kita bagi dia 100, dia akan pulangkan balik 100 itu kepada kita. Itu dengan pinjaman qardun hasan. Qardun hasan maksudnya tidak ada riba. Bagi 100, pulang 100. Jadi ibaratnya kalau kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, Allah Ta'ala akan kembalikan apa yang telah kita infakkan itu. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa yang kamu laksanakan, apa yang kamu kerjakan untuk diri kamu dalam bentuk kebaikan, maksudnya amal-amal yang kita buat, yang kita bekalkan untuk diri kita, untuk kebaikan kita di akhirat nanti, tajiduhu indallah, kamu akan dapati balasannya di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya apa kebaikan yang kita buat hari ini, jangan risau, Allah Ta'ala akan balas kebaikan itu. Bahkan balasan daripada Allah Ta'ala itu huwa khairan, lebih baik, wa a'zama ajra, dan lebih besar ganjaran. Wastaghfirullah, dan mohonlah keampunan daripada Allah Ta'ala, sesungguhnya innallaha ghafurur rahim, Allah Ta'ala itu maha pengampun dan juga maha mengasihani. Jadi ini makna keseluruhan dua ayat yang kita akan bincangkan ini. Harap pelajar dapat memahami peringkat pertama adalah dengan memahami terjemahannya, satu perkataan satu perkataan. Kemudian kita pergi kepada step yang kedua. Ini dalam proses kita nak memahami tafsir Al-Quran, kita pergi pada proses yang kedua. Step yang kedua adalah al-mufradat al-lughawiyah.
perkataan-perkataan kita kata seerti tetapi dalam erti kata konteks yang betul. Bukan kata seerti dengan erti kata terjemah harfiah, tetapi terjemah secara maknanya. Baik, inna hadhihi, kita sebut tadi inna hadhihi tadhkirah. Apa maksud inna hadhihi? Ai hadhihi itu adalah al-ayat. Maksudnya ayat-ayat yang menyebut tentang janji-janji ataupun sesuatu yang menakutkan, mukhawifah. Maksudnya ayat tentang ancaman-ancaman, ayat yang sebelumnya, di mana Allah Ta'ala ancam orang yang kafir dengan 4 bentuk azab. Angkalan, belenggu, jahiman, api neraka, makanan yang tercekik, dan juga azab yang tidak terperi. Maka hadhihi, ini ayat-ayat yang menakutkan ini, tadhkiratun. Tadhkirah apa? Izzatun, satu bentuk pengajaran. Orang yang melihat satu situasi itu, dia boleh mengambil pengajaran daripada situasi tersebut. Faman syaa, siapa yang mahu apa? Ayyatta'idha, maksudnya mahu mengambil izzah, mengambil pengajaran daripada ancaman ataupun daripada ayat-ayat tersebut. Ittakhadha ila rabbih sabila, dia kena ambil jalan. Ittakhadha maksudnya kena ambil peluang itu supaya dia dapat dekat kepada Tuhan, dapat sampai kepada Tuhan mereka. Yani tariqan yataqarrabu bihi ilal jannah. Maksudnya dia kena cari satu jalan supaya boleh mendekatkan dia kepada balasan daripada Allah Ta'ala, iaitu syurga. Macam mana? Biltizamil imani wat ta'ah awit taqwa wal ihtiraz anil maksiyah. Dia kena konsisten, iltizam dengan keimanan dia, kena jaga iman betul, kena jaga ketaatan dia betul-betul, kena jaga takwa dia, dan kena jauhkan diri dia daripada melakukan maksiat. Itu maksudnya ittakhadha ila rabbih sabila. Maksudnya kita apabila kita dengar tazkirah, tak cukup dengan sedih, faham saja, tetapi kita perlu ada action. Apa action dia? Kita cari apa yang kita boleh buat untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun untuk mendapat syurga Allah Ta'ala. Ini pengajaran. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna. Adna di situ bermaksud aqalla minhu, apa yang lebih sedikit. Adna, aqalla minhu, lebih sedikit. Wallahu yuqaddiru al-laila wan-nahar. Apa maksud Allah yuqaddiru al-lail? Maksudnya ya'lam maqadir sa'atihima. Allah Ta'ala itu mengetahui kadar-kadar masa yang ada pada waktu malam dan siang. Jadi kita kadang pengalaman kita hidup, apabila kita hidup pada waktu malam, hidup pada waktu siang, kadang-kadang kita rasa beza suasana dan masa tersebut. Kadang waktu siang kita duduk, kita buat kerja, kita rasa masa itu berjalan dengan begitu pantas. Kadang kita duduk pada waktu malam, kita rasa dah berlalu sejam, tapi rasa macam lama betul sejam. Jadi kadang-kadang kita terasa sedemikian, tetapi kita tak tahu apa yang berlaku, apa sebabnya sebenar. Di sinilah ternyata bahawa wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah Ta'ala itu mengetahui kadar ataupun realiti sebenarnya waktu malam dan waktu siang. Kan kita tidur pada waktu malam tak sama dengan kita tidur pada waktu siang. Kita tidur 3 jam pada waktu malam, boleh menghilangkan kepenatan kita bekerja di siang hari. Tapi kita tidur 3 jam pada waktu siang tak sama seperti mana kita bekerja sepenuh masa pada waktu malam, kemudian kita tidur waktu siang dengan 3 jam. So 3 jam tu tak memadai. Ini Allah SWT yang susun. Kemudian lan tuhsu, Allah Ta'ala tahu yang kamu tidak akan mampu. Ay lan tastati'u, kamu takkan mampu. Taqdirul awqat wa dhabtis sa'at, kamu tak akan mampu untuk menyusun masa-masa tersebut. Maksudnya untuk memastikan masa itu berjalan mengikut apa yang kita kehendaki, untuk awasi masa tersebut. Kan kita tidur, kalaulah kita kata tidur lewat malam pukul 2 pagi, kita nak pastikan kita boleh bangun pukul 5 pagi esok hanya tidur dengan 2 jam. Kita pun tak pasti kita boleh bangun. Kadang terlajak. Jadi ini menunjukkan bahawa lan tuhsu, kita tak mampu untuk mengawal.
untuk kita bangun qiyamul lail. Fayahsul qiyamul kulli. Apabila kita tak mampu untuk mengawal waktu malam kita, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah qiyamul kulli. Kita akan menghidupkan waktu malam itu, akan berjaga pada waktu malam secara keseluruhan. Kan? Kita sebut tadi contoh, kita buat kerja sampai pukul 2. Mana kita tahu esok kena bangun pukul 5. Kalau kita tidur takut terlajak, maka apa kita buat? Kita akan stay up sampai pagi esok. Jadi kenapa kita sanggup mengambil pilihan untuk stay up sampai pagi esok? Kerana kita takut kita tak mampu untuk bangun pukul 5 pagi. Jadi begitu. Apabila Allah Ta'ala kata menghidupkan waktu malam itu 2/3 malam, maka kita takut kita tak bangun. Kalau dah tidur sekejap tak terjaga, maka akan menyebabkan kita dirikan ataupun berjaga pada waktu malam itu secara keseluruhannya. Wa huwa amrun syaqun alaikum. Itu satu perkara yang sukar bagi kamu. Maka fataba alaikum, Allah Ta'ala kembalikan, berikan pulangan kepada kita bitaisiri wat takhfif, dengan keringanan. Allah Ta'ala berikan keringanan. Wat tarkhis, satu bentuk rukhsah fi tarkil qiyam, untuk meninggalkan qiyamul lail. Maksudnya boleh, tak ada masalah kalau kamu tak mampu untuk berjaga malam untuk qiyamul lail, kamu boleh tinggalkan. Dia dah jadi tak wajib dah kepada umat Nabi Muhammad, tapi kepada Nabi SAW masih lagi menjadi satu kewajipan. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Di sini Allah Ta'ala nyatakan dengan faqra'u, baca. Tapi apa maksud sebenarnya? Ai fasallu, hendaklah kamu mendirikan salat. Fasallu ma tayassara lakum min salatil lail. Maksudnya apabila disebut faqra'u, maksud di situ adalah fasallu. Ini biasa dalam Al-Quran. Abbara 'anis salati bil qiraah. Allah Ta'ala menggantikan salat itu dengan qiraah. Kan? Sebab apa? Sebab di dalam solat itu adanya bacaan. Kadang kita sebut yang sedikit, tapi kita nakkan kefahamannya yang lebih umum, yang lebih besar. Kan? Contohnya orang pergi buat haji, kita akan sebut apa? Yang kan? Nabi sebut al-hajju arafah. Nabi kata haji itu adalah Arafah. Tapi kalau kita lihat Arafah, wukuf di Arafah itu sebenarnya salah satu daripada manasik haji. Tapi Nabi seolah-olah gambarkan haji itu adalah Arafah. Jadi nak beritahu bahawa apabila disebut salah satu daripada komponen itu, yang dikehendaki adalah keseluruhannya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan fasjudu, sujudlah. Tapi sujud di situ sebahagian daripada perbuatan salat. Yang dikehendaki sebenarnya adalah salat. Jadi di sini apabila disebut faqra'u, yang dikehendakinya adalah salat. Maksudnya solat qiyamul lail itu tidak lagi menjadi satu solat yang lama, tetapi dia hanya dengan kadar yang senang untuk kita kerjakan. Wa akharuna yadribuna fil ardi. Dan selainnya itu, selain yang sakit, ada yang mencari rezeki. Ni yadribuna fil ard, yakni yusafiruna litijarah. Yadribun tu maksudnya dia berjalan kaki, bermusafir. Yabtaguna min fadlillah, yatlubuna min fadlihi, mencari kurniaan Allah Ta'ala berbentuk rezeki dengan berjual beli. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan selainnya ada yang berjihad di jalan Allah, berperang. Wa aqimus salah, yang dimaksudkan dengan dirikan salat itu salat apa? Salat al-mafruḍah, salat-salat yang wajib. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat juga, zakat-zakat yang wajib. Jadi seolahnya maksudnya daripada wajib qiyamul lail dah tak jadi wajib. Diganti dengan apa? Diganti dengan jangan tinggal solat 5 waktu yang wajib. Kemudian jangan tinggal tunaikan zakat. Jadi ada dia punya kita kata penukaran dia. Dah tak wajib qiyamul lail tapi wajib buat benda lain. Wa aqridullaha qardan hasana, ay anfiqu fi sabilil khairat fima 'ada al-mafrud min al-mal. Berinfaklah kamu di jalan kebaikan, kecuali apa yang telah difardukan ke atas kamu. Maksudnya bukannya infak tu keluarkan harta, kita membelanjakan harta kita ke jalan kebaikan, tetapi bukan belanjakan untuk benda-benda yang wajib. Kan belanja anak memang wajib dah, sebab itu adalah nafkah, memang nafkah seorang bapa dan seorang ibu. Jadi maksud infak di situ kita belanjakan untuk benda yang sunat.
bantu orang miskin, bantu jiran dan sebagainya, itu termasuk wa aqridullaha qardan hasana, anti bi nafsin, maksudnya dengan kerelaan hati kita, bukannya rasa terpaksa. Huwa khairan, balasan dari Allah Taala itu afdal mimma anfaqtum, apa yang kita infakkan itu Allah Taala balas nanti dengan sesuatu yang lebih baik. Wastaghfirullah fi jami'i ahwalikum, beristighfarlah, mintalah keampunan dari Allah di dalam setiap keadaan kamu. Kenapa? Fa innal insan la yakhlu min tafrid, kerana manusia itu tidak akan sunyi daripada melakukan kesilapan. Maksudnya mesti ada perkara-perkara yang kita buat itu melampaui batasannya. Maka selalukan beristighfar. Baik, di sini setelah kita bincang mufradat, perkataan-perkataannya, maka kita lihat dari sudut munasabah. Maksudnya munasabah di sini, apakah kesinambungan antara ayat lepas dengan ayat ini. Ba'da bayan ahwalil mu'minin as-su'ada, setelah Allah Ta'ala menerangkan tentang keadaan orang yang beriman yang mendapat nikmat daripada Allah Ta'ala, wa ahwalul ashqiya, dan juga setelah Allah Ta'ala nyatakan tentang golongan yang menderita, kan, orang yang baik-baik terima balasan yang baik, orang yang jahat terima balasan yang jahat. Itu ahwalul ashqiya, orang yang menderita. Wa tahdidihim, Allah Ta'ala ancaman-ancaman ke atas mereka. Bi anwa'il azab, ni pada ayat yang lepas. Khatamat as-surah bitadhkiran, ini masuk pada tajuk yang ketiga ini, ayat yang terakhir ini. Allah Ta'ala akhiri surah ini dengan tadhkirat, dengan peringatan-peringatan. Mustamilah ala anwa'il hidayah, yang terkandung di dalam peringatan tersebut berkenaan dengan jenis-jenis hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Faman arada al-ishtighal bit-ta'ah, siapa yang mahukan melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, wal ihtiraz 'anil ma'siyah, siapa yang mahukan mendapat peringatan ataupun mendapatkan hidayah daripada Allah Ta'ala tadi, hendaklah dia sibukkan diri dia dengan amal-amal ketaatan dan menjauhkan diri daripada melakukan maksiat. Falyaf'al, maka dia kena laksanakan. Bukan setakat azam tak nak buat benda jahat, dah azam saja, tak. Falyaf'al, dia kena buat. Thumma khaffafa 'anil mu'minin miqdar qiyamil lail, kemudian Allah Ta'ala memberi keringanan kepada orang yang beriman dari sudut qadar qiyamul lail. Lamma yatra' lahum min a'dharil marad, kerana ada di kalangan mereka yang ditimpa dengan kesakitan, marad. Ini tiga sebab tadi kan. Allah Ta'ala berikan keringanan atas tiga bentuk keuzuran. Pertamanya orang yang sakit, yang keduanya orang yang bermusafir untuk mencari rezeki, yang ketiganya orang yang berjihad. Oleh dengan sebab tiga golongan ini, Allah Ta'ala berikan keringanan dan tak wajib qiyamul lail, seperti mana di awal-awal surah Al-Muzammil. Jadi itu dia punya kaitan dia. Surah yang ayat yang lepas cerita tentang azab, maka kali ini Allah SWT mengakhiri surah ini dengan ceritakan tentang bentuk-bentuk hidayah. Jadi bentuk hidayah yang dimaksudkan di situ adalah bagaimana ada orang yang mampu lagi meneruskan qiyamul lail, ada orang yang tak mampu dah, kan? Orang yang mampu qiyamul lail dengan yang tak mampu qiyamul lail, ini menunjukkan bahawa anwa'ul hidayah, Allah Ta'ala berikan hidayah kepada manusia itu berbeza-beza. Dia dapat hidayah lebih, dia boleh bangun. Dia dapat hidayah kurang, dia rasa malas nak bangun. Maka kita kena memahami ini sebahagian daripada rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada orang beriman. Baik, seterusnya tentang at-tafsir wal bayan. Apakah penjelasan, penerangan kepada ayat-ayat yang kita bincangkan sebentar tadi. Ini satu sekali lagi kita ulang, kita repeat sekali lagi. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbi sabila, innama taqaddama fi hadhihi surah min al-ayat al-mukhawwifah mau'izatun li ulil albab. Apa yang telah dinyatakan pada surah ini pada ayat-ayat yang sebelumnya, iaitu ayat yang memberikan rasa takut dengan ancaman-ancamannya, mau'izatun li ulil albab. Dan ini adalah satu bentuk pengajaran kepada orang yang memiliki ulul albab, mempunyai akal fikiran yang betul, waras.
Faman arada itta'adha biha wattakhadha at-ta'ah tariqan tusiluhu ila ridwanillahi fil jannah. Siapa yang mahukan mendapat pengajaran tersebut dengan sebaik-baiknya, maka dia kena berusaha untuk melakukan amal-amal ketaatan untuk menyampaikan dia kepada redha Allah dan juga terus masuk ke dalam syurga Allah. Itu dia punya inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Wa ba'da nuzul awail as-surah ista'adda an-nabi sallallahu alaihi wasallam liqiyamil lail. Setelah turunnya ayat di awal-awal surah itu, Nabi dan para sahabat telah bersedia melaksanakan suruhan itu dengan watarkil riqa, dengan Nabi meninggalkan tempat tidur Nabi bangun qiyamul lail. Thumma khaffafa Allahu anhum. Kemudian pada akhir surah ini Allah Taala memberikan keringanan. Apa ayatnya tentang keringanan ini? Bermula daripada inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Jadi di sini Allah Taala tahu, ya'lam annaka ayyuhar rasul, wahai rasul, taqumu mumtathilan amri rabbik. Mumtathilan amra rabbik. Kamu telah bangun untuk melaksanakan suruhan Tuhan kamu aqalla min thuluthai, kurang daripada 2/3 kadang-kadang, ataupun 1/2 kadang-kadang, ataupun 1/3. Wa taqumu dhalikal qadar ma'aka ta'ifatun min ashabik, dan turut serta bersama kamu itu adalah sahabat-sahabat kamu. Wallahu sayujazikum ala dhalika ahsanul jaza. Allah Ta'ala akan memberikan balasan kepada kamu semua dengan sebaik-baik balasan. Itu maksud dia. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaikum. Allah Ta'ala mengetahui kadar-kadar waktu malam dan siang secara hakikatnya. Wa ya'lamul qadar allati taqumunahu minal lail. Allah Ta'ala tahu kadar-kadar yang kita bangun untuk qiyamul lail. Maksudnya walaupun kita rasa kita bangun malam itu sekejap, Allah Ta'ala tahu. Walakinna Allah alima annakum lan tutiqu ma'rifata haqa'iq dhalika wal qiyam bihi. Tetapi Allah Ta'ala juga tahu yang kamu tidak mampu untuk mengetahui hakikat waktu malam tersebut. Maksudnya kamu tak akan mampu mengawal diri kamu supaya dapat beribadah sepenuhnya pada waktu malam. Kamu tak mampu. Maka apa yang berlaku? Alimallahu annakum lan tutiqu qiyamul lail fa'ada 'alaikum bil 'afwi. Ini poin dia. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepada kamu dengan bil 'afwi, dengan kemaafan. Tak apa kamu tak boleh bangun malam, tak apa, kamu dimaafkan. Wat tarkhis, dan rukhsah, keringanan. Fi tarqil qiyam, untuk kamu meninggalkan qiyamul lail. Id ajiztum, sekiranya kamu tidak mampu, kamu uzur, tak boleh bangun qiyamul lail, tak apa. Wa raja'a bikum minal usri ilal yusri. Allah Ta'ala mengembalikan, menukar. Kalau kamu susah, kamu akan diberikan kemudahannya. Kan? Susah nak bangun malam, tak apa, tinggalkan untuk malam ni. Esok nanti bangun balik kalau kamu mampu. Wa aslut taubah ar-ruju'. Ini maksud tabah tu maksudnya kembali. Seterusnya farahimallahu wa khaffafa anhum. Allah Ta'ala merahmati mereka dan Allah Ta'ala meringankan kepada mereka. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Allah Ta'ala kembalikan kepada mereka. Ini sebahagian daripada rahmah Allah Ta'ala kepada mereka. Ini kepada Nabi dan juga para sahabat. Lan tuhsuhu ay lan tutiqu. Maksudnya ini satu bentuk penafian yang secara sampai bila-bila. Kalau kamu berterusan macam ni, kamu tak akan mampu sampai bila-bila. Allah Ta'ala tahu. Sebab apa? Lisu'ubatil amri. Kerana susah sangat sebenarnya untuk qiyamul lail. Bukan benda yang mudah. Dia berkait dengan meninggalkan waktu tidur kita, benda yang susah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ay sallu ma tayassara lakum min salatil lail. Salat yang ringan-ringan saja, salat yang ringkas-ringkas saja. Fal muradu bil qira'ah as-salah. Yang dimaksudkan dengan qira'ah bacaan itu adalah salat. Ini menggunakan kaedah apa? Itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Menyebut sedikit tapi yang dikehendakinya adalah al-kulli, keseluruhannya. Kita sebut sebelum ni lah.
Wa hadhihi al-ayah nasakhat qiyamul lail. Ayat ini telah menasahkan ayat kewajipan qiyamul lail di awal-awal surah Muzammil. Menegaskan lagi hadis dan ditegaskan lagi dengan hadis yang sahih daripada Muslim, daripada Nasa'i, dari Tirmizi, daripada Anas bin Malik, katanya qala as-sa'il li Rasulillah, ada seorang bertanya kepada Rasulullah, hal alayya ghairuha, adakah ke atas diriku ini selain daripada apa, yakni as-salawatil khams. Sahabat ni tanya, ya Rasulullah, ada tak benda lain yang wajib lagi ke atas diri aku kecuali selain daripada solat 5 waktu ini? Faqala, Nabi berkata, la illa an tatawwa'a, tak ada dah kecuali yang lain itu semuanya tatawwu'. Tatawwu' ni maksudnya benda yang sunat. Jadi melalui hadis ini kita faham bahawa yadullu ala adami wujubi ghairi tilka salawatil mafruḍah. Tak ada dah solat yang wajib selain daripada solat 5 waktu. Fartafa'a bihadza wujubu qiyamil lail. Maka telah diangkatlah kewajipan wajib qiyamul lail tersebut ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat seterusnya ini, thumma dzakara Allah Ta'ala asbab at-takhfif. Allah Ta'ala nyatakan apakah sebab Allah Ta'ala memberikan keringanan. Ada 3 golongan tu. Marda, akharuna yadribuna fil ard, orang yang sakit, orang yang mencari rezeki, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Ini jelas. Tengok pada 3 sebab itu. Kemudian thumma dzakara al-hukm ad-daim. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan apakah lagi hukum yang masih lagi kekal selepas Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan, mengangkat beberapa kewajipan, mengangkat kewajipan solat qiyamul lail. Apa lagi yang hukmud daim, hukum apa yang masih lagi menjadi kewajipan ke atas muslim? Faqra'u ma tayassara minhu, bacalah apa yang mudah bagi kamu, wa aqimus salah. Ini apabila diangkat kewajipan qiyamul lail, masih lagi ada kewajipan ke atas kita semua. Yang kata tak ada dah solat yang wajib, ada lagi. Apa dia? Aqimus salah, yakni salah al-mafruḍah, solat-solat yang wajib yang 5 waktu itu masih lagi diwajibkan ke atas diri kita. Fasallu ma tayassara waqra'u ma tayassara. Qiyamul lail kita hanya solat yang ringkas-ringkas sahaja. Kalau kita mampu tambahlah. Wa qad u'ida al-amr. Di sini ada pengulangan. Sebelum ni ada sebut dah faqra'u ma tayassara minal Quran. Di sini ada sebut lagi faqra'u ma tayassara minhu. Kenapa diulang 2 kali? Wa qad u'ida al-amr. Telah diulang suruhan tersebut. Huna di sini li ta'kidir rukhsah wa taqririha, supaya sebagai satu bentuk penegasan, takkid, nak menguatkan lagi. Kerana apabila para sahabat mendengar berita tentang telah diangkat kewajipan qiyamul lail ini, seolah-olah mereka tidak rasa macam janggal. Dah setahun mereka beramal dengan qiyamul lail setiap hari, tiba-tiba kata qiyamul lail itu dah tak wajib. Maka mereka tertanya-tanya, betul ke ni? Betul ke ni qiyamul lail dah tak wajib? Maka di sini diulang 2 kali untuk memberikan penegasan lagi. Wa addu as-salatil mafruḍah, maka addu as-salatil mafruḍah, tunaikanlah salat-salat yang wajib saja. Jadi ini antara kewajipan yang masih lagi tinggal setelah diangkat kewajipan qiyamul lail, tetapi solat 5 waktu masih lagi wajib. Apa lagi? Atuz zakah, itu masih lagi wajib. Anfiqu fi sabilil khair, ini satu kewajipan ke atas diri kita bagi yang mampu. Wajib membantu orang yang memerlukan dengan kita berinfak. Kemudian thumma akkada talab ala sadaqati wa raghaba fihi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tuntutan, menguatkan tuntutan untuk bersedekah itu, dan memberikan galakan supaya kita lebih rasa cenderung untuk berinfak dan bersedekah. Allah Ta'ala nyatakan, wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa yang kamu kerjakan untuk diri kamu dalam bentuk kebaikan, termasuklah infak tadi tu, tajiduhu indallah, kamu akan dapat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan lebih besar lagi. Jami'i ma taqaddamuhu minal khair al-madhkur wa ghairil madhkur, maksudnya apa saja kebaikan yang kita buat, sama ada yang
disebut-sebut ataupun yang tidak disebut, fathawabuhu hasilun lakum, kamu akan dapat pahala dia. Wa huwa khairun mimma abqaitumuhu, bahkan dia lebih bagus lagi daripada apa yang kamu kamu simpan untuk diri kamu di dunia. Contohkan duit kan, kalau kita simpan untuk diri kita di dunia, ada kebaikan dia, kita boleh guna untuk masa akan datang. Tapi di sini kalau kita infakkan pada orang lain, itu lebih bagus daripada kita simpan untuk diri kita. Jadi itu maksud dia. Itu berkenaan dengan galakan untuk kita berinfak. Dan yang terakhir, Allah Ta'ala akhiri dengan summa khatamas surah bil amri bil istighfar, supaya kita banyak memohon pengampunan dari Allah Ta'ala. Wastaghfirullah, akfiru minal istighfar lidhunubikum wa fi umurikum kullaha. Kamu kena banyak istighfar, mohon diampunkan segala dosa kamu dalam semua perkara yang kamu laksanakan. Fa innakum la takhluna min dhunubin iqtaraftumuha, kamu tak sunyi, maksudnya sentiasa melakukan dosa-dosa. Wa innallaha kathirul maghfirah, sedangkan Allah Ta'ala itu banyak pengampunannya. Liman istaghfar, hanya kepada orang yang memohon keampunan sahaja. Jadi marilah sama-sama kita perbanyakkan istighfar, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa kita, dan termasuk juga usaha kita menuntut ilmu ini, kita harapkan Allah Ta'ala menjadikan ia sebagai asbab kita diampunkan segala dosa kita. Kerana termasuk di dalam 3 golongan yang diberikan keuzuran Qiyamul Lail itu, antaranya adalah golongan yang yusafirun, golongan yang yujahiduna fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi pelajar-pelajar yang sentiasa bersemangat, berkobar-kobar untuk menuntut ilmu ini, mereka juga tergolong di dalam golongan orang yang berjihad di jalan Allah, berusaha untuk menuntut ilmu, untuk menegakkan dan memelihara agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setakat itu dulu perbincangan kita pada kali ini. Kita tinggalkan fiqhul haya, pengajaran ini, untuk pelajar-pelajar bincangkan dan keluarkan kefahamannya daripada perbincangan yang telah kita laksanakan sebelum ini, bermula daripada memahami terjemahan ayat, kemudian disusuli dengan mufradat, munasabat, kaitannya dengan surah ayat yang sebelumnya, dan juga tafsir wal bayan. Semoga pelajar dapat memahaminya dengan baik. InsyaAllah kita akan bertemu pada siri yang akan datang, pada surah yang baru, itu pada surah Al-Insan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.